Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents PMI. Pernahkah kamu rasa macam ada benda yang tidak kena apabila pemimpin politik cakap sesuatu? Tetapi bila kita tengok kenyataan dari pemimpin yang lain di dalam parti yang sama ataupun gabungan yang sama, macam tidak selari. Itulah yang tengah jadi sekarang ini bila kita tengok perkembangan terbaru tentang PRN Sabah. Kamu mau tahu cerita penuh? Mari rapat, jangan kemana-mana. Mari kita ulaskan isu ini. Baru-baru ini Setiausaha Agung DAP Anthony Loke cakap yang Pakatan Harapan masih lagi belum buat apa-apa keputusan rasmi pasal kerjasama dengan Barisan Nasional Sabah untuk PRN ke-17 nanti. Dia cakap perbincangan itu belum berlaku secara rasmi lagi, tetapi akan dibuat dalam masa yang terdekat. Inilah yang dia kata semasa sidang media lepas Majlis Bantuan Tabung DAP di Putra Heights, Subang Jaya. Tetapi pada masa yang sama, Bung Mokhtar Radin, pengerusi BN Sabah pula, cakap yang kerjasama dengan PH Sabah ini sudah pun dimuktamadkan. Ya, katanya sudah selesai. Dia ada beritahu benda ini semasa Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri dekat kediaman dia di Sabah. Menurut Bung, keputusan itu dibuat masa pemukiman UMNO Sabah hujung tahun lepas lagi. Malah dia juga kata sudah ada beberapa perbincangan tidak rasmi dengan pemimpin PH Sabah. Nah, kan pelik tuh. Satu pihak kata belum bincang dan satu pihak lagi kata sudah settle. Kamu rasa macam mana? Bikin bingung isu ini. Dan bukan itu saja. Ketua Penerangan PKR Sabah Razif Rakimin pula sambut baik kenyataan Bung. Dia kata itu keputusan yang baik daripada BN Sabah sebagai rakan dalam kerajaan perpaduan. Razif pun tambah yang PKR Sabah memang sudah ambil sikap terbuka ingin bekerja sama dengan semua rakan komponen kerajaan perpaduan untuk menghadapi PRN nanti. Kalau kita tengok pada permukaan sahaja, macam okey, sejalan. Tetapi coba kita gali lebih sikit. Kita boleh nampak ada banyak lagi benda yang tidak dijelaskan secara terus terang. Contohnya, kenapa Anthony Loke dari PH Pusat boleh buat kenyataan yang agak bercanggah dengan apa yang Bung Mokhtar umumkan? Adakah ini menunjukkan yang di peringkat pusat dan negeri itu sebenarnya tidak sehaluan? Dan kalau kita ingat balik, UMNO Sabah memang sudah lama bermasalah dengan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diketuai oleh Ketua Menteri sekarang Datuk Seri Haji G. Noor. Dalam krisis politik Januari 2023 yang dulu, Bung Mokhtar dan UMNO cuba tarik sokongan terhadap Haji G, tetapi gagal sebab ada beberapa adun UMNO yang lompat dan sokong Haji G. Dia sebenarnya bukan melompat, tetapi dia melawan cakap bos besar dan kekalkan sokongan mereka terhadap Haji G. Oleh itu, dari sana memang hubungan UMNO Sabah dengan GRS ini sudah pun menjadi tegang. Dan sekarang ini bila Bung mengumumkan ingin bekerja sama dengan PH Sabah, itu boleh dianggap satu strategi untuk menjarakkan diri daripada GRS dan menunjukkan yang UMNO Sabah masih lagi ada pengaruh. Tetapi kalau DAP dan PH Pusat sendiri pun belum ada green light kerjasama itu, apa maksudnya? Adakah maknanya ada sesuatu yang tidak kena? Dan kalau kita tengok lagi sejarah politik Sabah ini, bukan senang kalau ingin membentuk gabungan yang stabil. Banyak parti tempatan ada ego masing-masing. Ada yang tidak suka campur tangan dari semenanjung, dan ada yang anggap DAP ini terlalu dominan dan tidak sensitif kepada isu-isu tempatan. Dan UMNO pula masih lagi dilihat dengan sentimen masa silam. Masih ada yang anggap parti ini tidak sesuai untuk rakyat Sabah yang lebih cenderung kepada autonomi. Tetapi apabila kita fikir balik, mungkinkah kenyataan Anthony Loke itu dibuat sebab ada tekanan dalam DAP Sabah sendiri? Mungkin ada suara dalaman yang tidak bersetuju dengan kerjasama dengan UMNO? Atau mungkinkah DAP risau backlash dari penyokong akar umbi yang selama ini menentang UMNO habis-habisan? Satu lagi soalan yang lebih panas, adakah Bung Mokhtar sebenarnya mencuba untuk hijack naratif kerjasama ini supaya nampak UMNO Sabah ini masih lagi relevan?
Yalah, lepas kejadian hari itu dan krisis politik tempo hari, UMNO Sabah nampak agak goyah. Jadi kalau mereka berjaya deal dengan PH, itu satu cara untuk mereka kembali bangkit dan pamerkan kekuatan mereka sebagai kingmaker dalam PRN nanti. Itu pun kalaulah. Dan kamu tahukah, kalau betul-betul jadi kerjasama antara PH dan BN Sabah, ia mungkin akan mengubah lanskap politik Sabah secara drastik. GRS akan kehilangan kelebihan majoriti dan kemungkinan besar wujud pakatan baru yang boleh mencabar kedudukan HJJ. Tapi kamu rasa rakyat Sabah sukakah tengok gabungan-gabungan politik ini terus main strategi kuasa? Coba bayangkan, PRN belum lagi diumumkan secara rasmi, tetapi masing-masing sudah pun mula mengumumkan siapa kawan siapa walaupun keputusan rasmi belum dibuat. Bukankah ini satu bentuk permainan persepsi? Pemimpin politik ingin menanam di dalam pikiran rakyat yang kami sudah bersedia, walaupun di belakang tabir masih lagi kelang kabut. Dan soalan yang paling besar, adakah kerjasama ini benar-benar ikhlas demi rakyat Sabah? Atau cuma satu pakatan sementara demi kuasa dan juga jawatan? Kalau kamu tanya saya rasa rakyat Sabah perlu lebih berhati-hati kali ini. Janganlah kita terus percaya dengan kerjasama politik elitis ini. Track record menunjukkan banyak gabungan yang dibina atas dasar strategi akan roboh bila masing-masing mula berebut kuasa. Dan bila itu berlaku, siapa yang rugi? Kan rakyat juga yang rugi. Jadi kamu rasa macam mana? Patutkah PH Sabah terima kerjasama dengan BN? Atau patutkah mereka kekal neutral dan fokus pada pembangunan Sabah tanpa bergantung pada strategi politik pusat? Jom kita bincang di ruangan komen di bawah. Saya ingin dengar pandangan kamu semua. Adakah kita sedang melihat permulaan kepada sesuatu pakatan baru yang mungkin akan mengubah masa depan Sabah? Atau ini semua hanyalah sandiwara biasa menjelang PRN? Apapun, satu benda yang kita kena ingat. Dalam politik, kenyataan hari ini boleh berubah esok. Hari ini kata belum bincang, esok sudah tanda tangan perjanjian. Dan rakyat akan terus jadi pemerhati yang hanya diberi pilihan untuk pilih yang kurang mudarat. Nah, jadi kalau kamu suka ulasan macam ini, penuh dengan analisis, fakta dan juga perbincangan yang terbuka, jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini dengan kawan-kawan, dan subscribe kepada channel ini Currents VMY. Kita bukan sekadar baca berita, kita faham apa yang berlaku di sebalik berita. Sampai sini dulu, kita jumpa lagi di dalam video yang seterusnya, dan ingat, politik bukan sekadar janji, tetapi tanggung jawab. Jumpa lagi semua.